Malaysia perlu meninjau sumber pendapatan baharu bagi memantapkan kedudukan fiskalnya memandangkan pendapatan kerajaan berada dalam aliran menurun sejak 2012. Ini demikian kata Bank Dunia. Ramai pakar, penganalisis dan laporan antarabangsa juga menyifatkan bahawa perlu sentiasa ada usaha untuk membina semula penampan fiskal harus didorong oleh ketupan hasil yang lebih tinggi dan kecekapan perbelanjaan yang lebih baik. Dan sudah sedia untuk mengulas lanjut mengenai perkara ini, bersedia dalam talian adalah penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Badai. Terima kasih Prof kerana sudi bersama saya pada pagi ini. Mengenai jangkaan pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi tahun 2023, Pengurus Negara Bank Dunia bagi Malaysia Dr. Yasuhiko Matsuda berkata, Malaysia tidak mungkin berdepan kemelesetan tahun ini meskipun pertumbuhan ekonomi dunia dijangka perlahan. Katanya asas ekonomi negara kekal utuh dengan persekitaran pasaran pekerjaan negara yang bertambah baik serta keadaan politik domestik yang juga yang bertambah baik. Walaupun banyak data-data yang dikeluarkan adalah angka positif yang mencerminkan keupayaan Malaysia dalam berhadapan cabaran global, namun kita baru saja habis bulan Januari 2023. Bulan pertama untuk tahun ini. Jadi kita nak lihat sejauh mana kita dapat saksikan tahap ketersediaan Malaysia dan kemampuan Malaysia ketika ini dalam menghadapi dugaan ekonomi, Prof. Terima kasih. Sudah keluar daripada kegawatan ekonomi di akhir tahun 2021. Tahun 2022 merupakan tahun lonjakan yang besar. Kita bertumbuh lebih daripada 8%. Dan tahun 2023 merupakan tahun yang agak mencabar sedikit kerana diramalkan bahawa seluruh dunia akan mengalami kegawatan. Tetapi ini sudah reda sedikit, dikatakan bahawa kegawatan dunia mungkin tidak berlaku seperti dijangkakan dan ekonomi dunia akan tumbuh pada kadar sekurang-kurangnya 2.9% atau 3%. Jadi kita menganggarkan bahawa ekonomi Malaysia juga akan masih melonjak di tahun 2023 menjadi kira-kira antara 5 hingga 6%. Dan bagaimanakah kita bersedia untuk menuju puncak ekonomi dijangka pada tahun 2026? Ini akan bergantung kepada polisi dan rangka kerja apa yang nak dilakukan oleh kerajaan pada tahun ini dan tahun depan. Kita sedang merancang untuk menstruktur semula ekonomi dan ini dijangka akan menjadi asas kepada lonjakan baru ekonomi. Cabaran pada masa ini ialah kita sumber keuangan kerajaan, pendapatan kerajaan daripada cukai khususnya secara peratus semakin merosot dan kita perlu memikirkan apa sumber pendapatan baru bagi kerajaan untuk memacu ekonomi untuk sekurang-kurangnya 3-4 tahun akan datang bagi menuju puncak dalam pusingan ekonomi. Jadi kita nak lihat seperti yang Prof kata, kita perlu ada pemulihan dan pertumbuhan negara adalah banyak bergantung kepada polisi dan dasar yang akan dirangka oleh kerajaan dalam perancangan kerajaan pada tahun ini dan tahun depan, dan kita pun dalam usaha untuk menstruktur semula perancangan ini. Jadi boleh Prof kongsikan apa bentuk sumber pendapatan baru yang boleh dipertimbangkan kerajaan untuk diteroka pada masa-masa akan datang? Okey, cukai merupakan sumber paling utama bagi kerajaan mengakaunkan lebih 70% daripada pendapatan negara, dan cukai langsung khususnya cukai syarikat dan cukai petroleum adalah dua cukai yang penting, mengakaunkan juga kira-kira 7% daripada jumlah cukai, dan kemudian kita ada cukai tidak langsung dan juga cukai pendapatan individu yang mengakaunkan kira-kira 30%. Sebenarnya selain daripada sumber cukai, kita juga bergantung kepada pendapatan dari sumber bukan cukai termasuk dividen daripada Petronas. Di masa lepas Petronas menyumbangkan
banyak, lebih daripada 50 bilion setiap tahun dalam bentuk dividen. Tapi kita perlu berubah. Kita perlu menstruktur semula pendapatan kita, dan kita perlu melihat adakah kita perlu meningkatkan cukai. Di dalam Davos Forum Ekonomi disyorkan oleh pakar-pakar bahawa seluruh negara di dunia perlu meningkatkan cukai langsung ataupun cukai pendapatan, kerana cukai pendapatan ini lebih progresif dan mungkin dapat menstruktur semula juga kekayaan dan pendapatan penduduk. Dan ini merupakan, ini selari dengan apa yang cuba dicapai di Malaysia. Kita cuba menstrukturkan ekonomi penduduk dengan matlamat mencapaikan kesejahteraan yang lebih adil di antara kumpulan berpendapatan tinggi dan kumpulan berpendapatan rendah. Jadi kita mungkin nak fikirkan bagaimana meningkatkan cukai pendapatan individu, syarikat termasuk petroleum, dan bagaimana nak mengurangkan kesan cukai regresif daripada cukai tidak langsung. Baik, seperti yang Prof kata tadi, 70% cukai memberi sumber pendapatan negara. Yang Prof ada cakap tadi, kita perlu pertimbangkan cukai langsung, cukai petroleum, cukai tidak langsung, cukai individu, dan ada juga seperti yang Davos mensyorkan bahawa seluruh negara di dunia perlu ikat cukai langsung ataupun cukai pendapatan. Namun kita dalam fasa usaha untuk menstruktur semula cukai-cukai ini. Jadi mungkin seperti yang Prof cakap tadi, cukai-cukai lebih kurang 5 cukai jenis cukai tadi mungkin menakutkan rakyat pada ketika ini, macam lagi banyak ni nak kena bayar, walaupun kita memikirkan ini adalah untuk perbelanjaan, untuk memajukan dan pembangunan ekonomi negara. Jadi bagaimana untuk kita beri pemahaman kepada rakyat-rakyat ini, bukan ini untuk menakutkan mereka, tapi apakah kepentingan iaitu sumber pendapatan melalui cukai ini dalam membantu memacu pertumbuhan negara, Prof? Kepada rakyat secara melata, sebenarnya mereka sangat risau tentang cukai tidak langsung, kerana di Malaysia daripada 33 juta penduduk, hanya 3 juta orang isi rumah yang sebenarnya membayar cukai. Yang lainnya tidak layak membayar cukai langsung. Jadi apa pun dilakukan ke atas perubahan cukai langsung, mungkin mereka masih tidak perlu bayar cukai. Tapi yang merisaukan kebanyakan mereka ialah cukai tidak langsung ni. Dan cukai tidak langsung ni ialah cukai jualan, cukai excise. Dan misalnya di 4-5 tahun lepas kita ada cukai GST. Dan cukai GST ni merupakan satu karma mungkin yang sangat dirisaukan oleh semua penduduk, kerana semasa cukai GST dilaksanakan, penduduk merasa merana terpaksa membayar cukai setiap kali mereka membuat belian di supermarket, hypermarket, di mana juga mereka membeli. Dan ini yang merisaukan. Sekarang ura-ura kerajaan nak memikirkan semula pengenalan GST, dan Bank Dunia pun mencadangkan supaya kita kembali kepada GST. Saya merasakan kita perlu memikirkan ini dengan serius, dan saya rasa tidak perlu kita memperkenalkan semula GST. Kita hanya perlu memperbaiki cukai SST kita untuk menjadi lebih produktif, sama produktif atau mungkin lebih produktif daripada GST. Dan tentang cukai pendapatan, kita boleh naikkan kadar cukai syarikat, kita boleh naikkan cukai individu, kerana mungkin 3 juta orang adalah terlampau sedikit untuk mengharapkan sumbangan pendapatan. Banyak lagi kumpulan individu di Malaysia yang layak membayar cukai tetapi sebenarnya tidak membayar cukai, kerana sama ada mereka melaksanakan tax planning atau tax evasion, atau mungkin kerana memang mereka tidak dikenakan cukai
ke atas pendapatan yang mereka terima hari ini. So bermakna Prof, daripada 3 juta, 3 juta daripada 30 lebih juta yang bayar cukai, kita perlu naikkan ke frekuensi ada 3 juta ni kepada lebih daripada 3 juta, Prof? Ya, kita perlu naikkan bilangannya dan juga ini akan menaikkan jumlah cukai. Saya bagi contoh yang paling mudah. Di Malaysia ini kita kerana mengikut sistem di UK dahulu, sistem UK dahulu kita tidak boleh mencukai 2 kali. Jadi apabila kita telah mencukai pendapatan syarikat, keuntungan daripada syarikat apabila dibayar sebagai dividen tidak boleh dicukai sekali lagi. Tapi ini sebenarnya peraturan kuno kerana di US mereka mengamalkan cukai 2 kali. Mereka mencukai pendapatan syarikat dan kemudian dividen apabila dibayar dicukai sekali lagi. Di US lagi teruk, dia ada state income tax, dia ada federal income tax. Jadi ada cukai berganda tidak dikenakan. Di Eropah juga, di Germany, di banyak negara, cukai ke atas dividen dilaksanakan. Kenapa kita tidak boleh melaksanakan cukai dividen di Malaysia? Kerana ada banyak, ramai pelabur-pelabur di Malaysia yang sebenarnya hanya mengharapkan pendapatan dividen setiap bulan atau setiap tahun untuk hidup. Dan pendapatan dividen mereka besar kerana pelaburan saham mereka besar, tetapi mereka tidak dikenakan cukai. Ini mungkin bukan soal keadilan, tapi soal adakah mereka sepatutnya menyumbang cukai atau tidak. Prof, sedikit berkaitan susulan gempa bumi yang berlaku di Turki baru-baru ini, ia dijangka akan memberi kesan kepada ekonomi global yang mungkin memperlahankan lagi proses pemulihan ekonomi di negara ini. Malah ada yang mengandaikan ekonomi negara itu bakal memburuk. Bagaimana ia bakal memberi impak berantai kepada pemulihan ekonomi global lantaran Turki antara negara yang strategik, kita katakan ia merupakan penghubung antara Eropah dan Asia. Bantu kami faham perkara ini, Prof. Okey, memanglah Turki merupakan sebuah negara penting hari ini kerana mereka sebenarnya melambangkan pertumbuhan pesat negara Eropah. Tapi saya tidak melihat bahawa krisis gempa bumi ini akan memberi kesan yang besar. Mungkin ada kesan jangka pendek dan sebenarnya mungkin juga ada kesan positif. Dan ini berlaku di sempadan antara Turki dengan Syria yang sebenarnya kesan positifnya akan membangun semula daerah itu yang akan menolong, membantu banyak pelarian daripada Syria yang sebenarnya duduk di kawasan gempa itu. Dan ini akan memberikan pembangunan baru kepada kumpulan ini. Dan pelaburan ini pasti juga akan memberi kesan besar kepada dunia dan hari ini kita lihat semua negara-negara, tidak kira negara barat atau negara timur, menghulurkan bantuan kepada Turki dan ini akan menjadi satu kesan yang positif. Kesan negatifnya dalam jangka pendek mungkin berlaku kejutan dan juga berlaku rasa resah. Adakah mungkin akan berlaku lagi gempa bumi meninggalkan risiko dalam pelaburan di jalur gempa bumi yang dapat dilihat di kawasan Eropah itu. Baik, Prof, terima kasih kerana bantu kami fahami tahap kemampuan Malaysia dalam mencari sumber pendapatan baru dan bagaimana ia mempengaruhi ekonomi kita pada masa akan datang dan pentingnya untuk kita mendalami kepentingannya kepada negara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Badai.